Halo guys, kembali ke channel saya. Lama tidak jumpa ya guys. Oke, so hari ini saya akan react satu video bernama Black Hole Down. Kisah sebenar Black Hole Down. Oke, jom mari kita tengok. Semboyan telah berbunyi, tibalah masa untukku pergi. Angkatan tentera dan juga senjata hanya mengharapkan kami berjaya. Here guys. Tentera apa nih? Tentera apa dia? Filem Black Hawk Down arahan Ridley Scott yang dibintangi oleh Ken Nolan pada 2001 langsung tidak memaparkan gambaran sebenar peranan dan perjuangan 114 anggota tentera Malaysia dalam misi menyelamat Malaysia, 70 guys. anggota US Rangers. Oke guys. Stop sekejap. Tentera Malaysia. Oke, tentera Malaysia ya guys. Oke. Kita ulang. Dan 5 anggota tentera udara Amerika Syarikat yang dikepung pengganas di Pasar Bangkaram Mogadishu di Somalia Oh, di pada Somalia, tahun guys. 1993. Somalia. Filem itu hanya memaparkan perjuangan tentera Amerika saja dalam sebuah operasi yang dirancang oleh mereka. Ia langsung gagal menceritakan penglibatan penting hero sebenar iaitu Angkatan Tentera dari Malaysia yang dengan tekad dan semangat kepribawaan membara Malaysia, telah guys. mempertaruhkan nyawa dalam misi menyelamat Bangga kita, susulan serangan balas yang dilancarkan oleh pemberontak Somalia iaitu Jeneral Muhammad Farah Aidid dan kuncu-kuncunya. Pembabitan 19 Regimen Askar Melayu diraja dalam pertempuran itu bermula pada lewat petang 3 Oktober 1993 apabila pada sekitar jam 6 petang Markas Operasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Somalia memohon bantuan tentera Malaysia untuk ke medan pertempuran untuk operasi menyelamat selepas misi tentera elit Amerika Syarikat untuk menangkap 2 orang kanan Jeneral Muhammad Farah Aidid gagal. Ia bermula setelah Amerika Syarikat mendapat maklumat bahawa Farah Aidid Sorry ya, akan guys, membuat harap pertemuan di sikit. sebuah bangunan Relax 2 sikit ya, tingkat guys. di kawasan Pasar Bakaran bersama orang bawahannya. Susulan daripada itu, mereka telah menghantar pasukan Delta Force dan Army Rangers diiringi helikopter AH-1 Cobra, UH-60 Black Hawk dan Little Bird. Dalam operasi itu, Delta Force ditugaskan untuk menyerbu bangunan bagi menangkap Farah Aidid dan orang bawahannya. Sementara Army Rangers pula ditugaskan untuk membuat kawalan keselamatan Ya, di luar sekarang bangunan. sekarang Dalam dorang operasi pergi apa? tersebut, Menyerang. mereka telah menangkap 24 orang pengikut Tangkap Farah itu Farah Aidid. Aidid, ya, guys. Namun, gagal menangkap sasaran utama. Farah Aidid langsung gagal dikesan, apalagi ditangkap. Bangunan sasaran berjaya Gagal. dipecah masuk mereka dengan bantuan peluru berpandu Black Hawk. Serangan itu telah menyebabkan suasana panik dalam kalangan pengikut Farah Aidid serta penduduk bertempatan bersenjata lantas membuatkan mereka menyerbu ke lokasi kejadian untuk membuat serangan balas kerana berasa terancam. Black Hawk Down adalah frasa yang merujuk kepada helikopter Black Hawk yang telah ditembak jatuh di 2 lokasi berasingan dalam operasi ini. Puak pengganas Somalia telah menyasarkan helikopter Black Hawk dan selepas serangan bertali arus, Black Hawk pertama telah dihinggapi roket RPG sehingga terhempas. Juru terbang dan pembantu helikopter itu terkorban susulan serangan itu, manakala 5 orang tentera mengalami kecederaan. Tidak lama kemudian, salah seorang daripada mereka mati akibat cedera parah. Pasukan elit yang terselamat selepas Black Hawk itu terhempas bagaimanapun telah dikepung oleh pengikut Farah Aidid. Selepas Black Hawk pertama ditembak jatuh, sebuah lagi Black Hawk mendekati lokasi Black Hawk pertama yang terhempas bersama tentera Amerika lain, namun mengalami kesukaran berhadapan jumlah pengganas Somalia dan penduduk tempatan bersenjata yang terlalu ramai. Malang juga menimpa Black Hawk kedua yang turut terhempas selepas ditembak jatuh oleh pengganas tidak lama kemudian. Juru terbangnya yang mengalami cedera parah telah ditawan oleh pihak militan. Operasi ini dipandang mudah oleh tentera Amerika Syarikat. Mereka telah dikatakan telah membuat jangkaan ia dapat diselesaikan dalam masa singkat sahaja. Ternyata sikap itu mengundang padah dan membawa bencana besar buat mereka. Serangan bertalu-talu selepas daripada itu,
telah menyebabkan perhubungan antara Army Rangers dan Delta Force terputus dan mereka terpisah kepada beberapa kumpulan kecil. Malang terus menimpa tentera Amerika apabila kumpulan tentera elit yang ditugaskan untuk membantu di lokasi Black Hawk terhempas turut terkepung. Seramai 90 anggota pasukan elit dengan bekalan peluru yang semakin berkurang dan tentera yang cedera terpaksa terus bertahan pada malam itu. Keadaan yang semakin buruk menyebabkan Amerika terpaksa meminta bantuan pasukan pengaman Malaysia dan Pakistan. Tentera Malaysia ditugaskan untuk menyediakan kereta perisai Condor, manakala tentera Pakistan ditugaskan membawa kereta kebal. Selepas menerima arahan dan diberikan masa yang singkat, sekitar 30 minit untuk memulakan misi, hanya beberapa potong kek yang sempat menjadi alas perut para tentera Malaysia sebelum berhadapan hujan peluru dalam misi menyelamat pada tarikh bersejarah itu. Konvoi operasi menyelamat ini dibahagikan kepada 3 kumpulan. 1. Tim Alpha telah ditugaskan untuk menyelamat anggota Rangers yang dikepung dan kru Black Hawk pertama yang terhempas. 2. Tim Charlie pula diarahkan untuk menyelamatkan juruterbang helikopter kedua yang terhempas. 3. Tim Bravo yang merangkumi anggota Rangers pula ditugaskan untuk membantu kedua-dua pasukan tersebut. Selesai mempersiapkan kelengkapan semua peralatan senjata dan kenderaan perisai, mereka mula bergerak menuju Pasar Bakara sekitar jam 8 malam. Berserah kepada takdir, misi yang amat sukar dan berbahaya ini telah disahut tanpa gentar oleh para prajurit Angkatan Tentera Malaysia. Sejak petang lagi, selepas menerima arahan, bunyi dentuman bom di kawasan itu kedengaran tidak berhenti-henti. Namun, demi tugas, amanah dan kepercayaan yang telah diberikan, ia sedikit pun tidak membuatkan tentera Malaysia gentar. Mengikut perancangan asal, tentera Pakistan akan mendahului pergerakan diikuti tim Alpha, Charlie dan Bravo. Namun, semasa separuh perjalanan, sebelum memasuki kawasan operasi untuk melakukan tugas menyelamat, kereta kebal Pakistan tidak bergerak dan membuat keputusan untuk berpatah balik dengan alasan tiada kelengkapan alat penglihatan malam. Lokasi ketika itu di luar kawasan killing zone. Tentera Malaysia sebaliknya, walaupun tidak mempunyai alat penglihatan malam dan berhadapan situasi kekurangan anggota susulan pengunduran tentera Pakistan, mereka dengan prinsip pantang undur sebelum ajal tetap terus mara meneruskan misi yang dirancang. Bagi mereka, misi yang telah diatur mesti diteruskan walau apapun yang terjadi. Tekad untuk berjuang habis-habisan telah tersemat di jiwa setiap anggota tentera Malaysia yang terlibat pada malam itu. Ketiga-tiga konvoi ini berpecah mengikut unit masing-masing selepas sampai di checkpoint Strong Point 207. Berdasarkan tugas yang diberikan, sub-unit paling hampir dengan posisi yang dikosongkan oleh tentera Pakistan telah dengan pantas bergerak mengisi kedudukan. Sepanjang perjalanan ke Pasar Bakara itu, tanpa tahu dari arah mana, tembakan pihak musuh tidak henti-henti dari kiri dan kanan jalan, termasuk RPG. Dan dia tahu sudah tidak dapat melawan pihak yang somaliamnya tentera. Tapi Malaysia, thank you. Diorang tidak putus asa untuk pergi, walaupun diorang tidak mencukupi anggota apakah diorang teruskan. Teruskan kita nontonnya, guys. Tidak lama selepas itu, anggota konvoi Alpha telah diserang oleh anggota kumpulan Farah Aidit menyebabkan 2 buah kereta perisai mengalami kerosakan teruk. Ia telah mencederakan 5 orang anggota termasuk seorang yang mengalami cedera parah. Ketika semakin hampir dengan kawasan Pasar Bakara, iaitu lokasi sasaran utama di mana musuh berada, mereka telah diarah untuk berpecah kepada 2 kumpulan kecil dengan pergerakan pertama anggota yang berada di benteng paling hadapan adalah seramai kira-kira 110 orang. Sesampainya di lokasi sasaran, medan pertempuran kelihatan seakan-akan siang dengan cahaya senjata api. Anggota tentera Malaysia ketika itu diasak dengan bedilan dari pelbagai arah. Puak pengganas ada di setiap sudut, menyerang dari balik rumah, atas bangunan, di balik belukar, di dalam rumah sehinggalah atas pokok.
mereka turut berhadapan dengan ramai pendembak tepat yang sudah berada di posisi bersedia dengan sniper masing-masing. Akibat tembakan yang dihalakan ke arah perisai tentera Malaysia yang terlalu dahsyat, pergerakan kenderaan mereka menjadi terbatas dan perlahan sehinggakan ada masanya langsung tidak dapat bergerak. Tidak lama kemudian, sebuah lagi kereta perisai tentera Malaysia turut menjadi sasaran apabila roket RPG menembusi cermin hadapan dan telah mengakibatkan pemandu Kopral Mat Azlan yang ketika itu berumur 24 tahun terkorban. Seorang lagi anggota cedera dalam serangan itu. Tersentak dengan pemergian rakan mereka, semangat tentera Malaysia semakin meluap-luap untuk terus menjayakan misi. Setiap daripada mereka mengatur gerak untuk terus mara menyerang balas tanpa memikirkan risiko yang menanti. Sebuah kereta perisai dari kumpulan Alpha diarahkan bergerak menghampiri kereta perisai yang diserang. Dalam keadaan huru-hara peperangan, mereka berjaya membawa keluar dan memindahkan jenazah Allahyarham Kopral Mat Azlan ke dalam kereta perisai tersebut. Waktu itu disebabkan gangguan komunikasi, arahan menjadi agak kelang kabut. Setiap anggota terlibat membuat pertimbangan berdasarkan keadaan semasa, perhitungan berdasarkan pengalaman dan kecekapan masing-masing. Menjadi taruhan sama ada mereka akan keluar dari medan tempur itu dalam keadaan hidup atau mati. Sebaik tiba di lokasi menyelamat, didapati selain tentera Amerika, di dalam bangunan itu juga ada terdapat 2 ke 3 orang anggota tentera Malaysia dari unit Bravo yang turut mengalami cedera parah. Mereka yang cedera telah dimasukkan ke dalam kereta perisai, manakala yang terkorban diletakkan di bahagian atas. Anggota tentera yang tidak cedera mengiringi dari belakang kereta perisai dalam usaha untuk keluar dari zon perang. Semasa dalam misi untuk keluar dari zon perang, kumpulan mereka sekali lagi diserang dan terpaksa bertahan selama sejam sebelum kumpulan Alpha datang membantu. Selepas sepanjang malam bertempur, konvoi mereka akhirnya berjaya sampai ke Stadium Mogadishu, iaitu kamp tentera Pakistan menjelang subuh. Pertempuran 17 jam pada Oktober 1993 ini telah menyebabkan 9 anggota tentera Malaysia mengalami kecederaan selain Kopral Mat Azlan bin Awang yang telah meninggal dunia. Di pihak Amerika Syarikat pula, seramai 18 orang tentera elit mereka terkorban semasa pertempuran tersebut, manakala 84 yang lain cedera. Selepas insiden pertempuran itu, Kopral Mat Azlan yang terkorban telah dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, manakala Meja Abdul Aziz pula dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani bersama dengan anggota lain yang terlibat dalam operasi tersebut. Susulan kehebatan dan keberanian yang dipamerkan para tentera Malaysia dalam operasi tersebut buat pertama kalinya pegawai Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Abu Samad telah dipilih oleh PBB sebagai Force Commander UNISM 2. Hanya 20 tahun selepas insiden pertempuran itu, pada 2013, akhirnya Amerika Syarikat telah mengiktiraf sumbangan besar Malaysia apabila pemangku penolong setiausaha Negara Biro Hal Ehwal Politik Tentera Amerika Syarikat, Tom Kelly, secara rasmi mengucap terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan ATM khususnya. Tentera Amerika Syarikat pernah berkata, "Jangan main-main dengan askar Malaysia. Mereka nampak kecil, tetapi apabila di medan perang, mereka takkan sesekali berundur." Oke ya guys, kita stop sekejap di sini. Oke, Pakistan dia tahu sudah tidak dapat melawan pihak yang somaliamnya tentera. Oke, tapi Malaysia, thank you. Diorang tidak putus asa untuk pergi, walaupun diorang tidak mencukupi anggota kah apakah diorang teruskan. Oke, teruskan kita nontonnya guys. Malaysian armor personnel carriers, I can't compliment these guys enough for their courage. They basically kept a driver and a gunner in those vehicles and then handed the rest of it over to us and said, we'll go wherever you ask us to go. We'll do whatever you ask us to do tonight. We're here to help out.
The Pakistanis in their tanks, not so much. They rolled in there, got shot at a time or two, and rolled right back out of there and left the Humvees and these Malaysian APCs in the city streets. Oh, guys. Seandainya kami gugur, taburkanlah bunga di pusara, ku mengharap Ya, ini masa yang paling sedih ya guys. dengan kejayaan. Bangga dengan Malaysia guys, tentara Malaysia. Wahai zaman yang satu ini, yang ku korbankan bergadai nyawa demi negara. Oke guys, sampai sini saja ya. So, apa pendapat Anda? Boleh kamu komen di bawah ya guys. Oke, kita jumpa lagi di next channel. Oke, bye bye.